A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi tuan imam kita, tuan Bilal, dan juga seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama lagi dalam siri Sirah An-Nabawiyah. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita, penceritaan kita tentang apa yang telah berlaku pada tahun yang ke-6, insya-Allah. Tahun yang ke-6 kenabian. Bukan 6 hijrah, tapi 6 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah ceritakan dulu dalam sesi lepas, iaitu yang pertama kisah tentang perpindahan para sahabat ke Habasyah yang pertama, dan kemudian seterusnya perpindahan ke Habasyah kali yang kedua. Dan kemudian kita telah tamat dalam sesi lepas menceritakan tentang keislaman Sayyidina Hamzah. Keislaman Sayyidina Hamzah yang masuk Islam, dan perkara ini telah menggemparkan orang-orang Quraisy, telah menakutkan orang Quraisy, telah menjadi satu berita besar di Mekah ni. Kerana apa? Kerana Hamzah ni ialah salah seorang daripada orang-orang yang hebat di Mekah ni. Orang muda, orang yang kuat, orang yang pahlawan, orang yang hebat berperang dan sebagainya. Cuma satu saja yang tidak ada pada Hamzah ni, ialah dia ni adalah daripada keturunan, iaitu bersama-sama dalam kabilah yang sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu. Perkara yang kedua, Hamzah ni di dalam ceritanya sebelum daripada dia masuk Islam ni, dia adalah salah seorang yang kita panggil dia pasif. Pasif ni maknanya tak agresif lah. Tak agresif artinya dia ni tidaklah berusaha keras macam menyeksa orang, macam menentang Nabi. Dia hanya diam je, dia buat kerja dia. Cuma dia ni orang hebat. Tapi bila dia masuk Islam, maka itu perkara yang menakutkanlah orang-orang Quraisy ni. Tapi selepas daripada 3 hari masuk Islamnya Hamzah ni berlaku satu peristiwa lagi. 3 hari. Maknanya 3 hari ni jarak yang sangat pendek lah. Berlaku satu peristiwa yang lebih dahsyat lagi bagi orang Quraisy ni, iaitu apa? Kemasukan Umar ke dalam Islam. Ini paling dahsyat lagi. Kerana apa? Kerana Umar ni seorang yang bengis, seorang yang garang, seorang yang berani, seorang yang apa lagi nak, semua benda ada pada Umar lah, orang kasar, dan dia dikira sebagai salah seorang daripada penentang Islam. Maknanya banyak cerita tentang Sayyidina Umar ni, tentang dia bunuh anak dia, walaupun ada pertikaian situ, tapi cerita tentang dia ni menyeksa seorang hamba dia. Dia ada seorang hamba perempuan ni. Dia orang hamba perempuan, dan dia ni hamba perempuan dia ni masuk Islam, dan dia telah menyeksa hamba perempuan ni sehingga daripada pagi sampai ke petang. Tu dahsyat tu Umar ni. Nak cerita satunya jahat Umar ni. Yang keduanya, Umar ni sampai kenapa dia berhenti menyeksa hamba perempuan tu? Dia kata wallahi ma taraktuha illa malalah. Illa malalah. Malalah ni maknanya boring lah, kita kata. Boring dah aku, dia kata. Dah pukul dia ni, pukul hamba ni, seksa hamba ni sampai dia yang penat. Bukan hamba tu penat, bukannya kena seksa tu penat, bukannya kena sebat tu penat, dia yang penat. Dia kata aku tak berhenti. Ni dia cerita kan, wallahi ma taraktuha illa malalah, dia kata. Aku tak tinggalkan sebab kecuali. Jadi nak ceritanya, dia ni adalah seorang daripada orang-orang yang anti Islam lah. Jadi itu kedua. Yang ketiganya,
Sayyidina Umar ni tak ada gaya nak masuk Islam sebenarnya. Tak ada gaya, tak ada apa, tak ada rupa lah, tak ada talent lah nak masuk Islam ni. Sebab di mana ada satu riwayat yang menceritakan, riwayat ini berlaku kepada seorang lelaki bernama Amir bin Rabi'ah. Nama-nama biasalah orang Arab ni, nama Amir, nama Rabi'ah. Kadang-kadang kita ni bercampur aduk lah nama-nama ni. Saya pun taklah sarankan sangat nak mengingatkan nama-nama ni, takut confuse. Abu Jahal kita ingatlah insya-Allah. Tapi Amir bin Rabi'ah ni ialah salah seorang daripada sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah. Seorang sahabat Nabi, nama dia Amir bin Rabi'ah, berhijrah ke Habasyah. Semasa dia nak berhijrah ke Habasyah ni, dia dengan isteri dia nak berhijrah ke Habasyah, tiba-tiba berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa pada dia? Sayyidina Umar tahu bahawa dia ni nak berhijrah ke Habasyah. Dan Sayyidina Umar kata apa? Dalam ungkapan dia kata sahabakumullah. Dia kata tu. Sahabakumullah ni maknanya moga-moga Allah Taala mengiringi awak berjalan dengan baik. Dia cakap macam tu kepada siapa? Kepada dua orang ni, Amir bin Rabi'ah dan juga isterinya yang sedang nak berhijrah ke Habasyah. Macam nak lari lah jadi isteri dia kata apa kepada suami dia, kepada Amir ni? Isteri dia kata, aku nampak Umar ni ada gaya nak Islam ni. Sebab apa? Dia kata, moga-moga Allah Ta'ala mengiringi perjalanan anda berdua dengan baik. Macam tu. Jadi bila dia dengar ni, dia kata, dia cakap pada suami dia. Isteri Amir bercakap kepada Amir. Suami dia cakap apa? Suami dia kata, Umar, awak fikir Umar tu nak masuk Islam? Umar ni kalau dengan keldai dia, aku rasa keldai dia lebih dulu masuk Islam daripada Umar ni. Nak tunjuknya tak ada talent lah Umar ni. Itu cakap dia kan. Cakap apa? Cakap Amir bin Rabi'ah. Tu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat pula nak cerita ni, sebenarnya Umar ni dia ada konflik. Konflik dalaman. Konflik apa? Konflik dia ni ialah dia bila dia tengok ada dua depan dia ni. Dua perkara yang berlaku depan dia. Yang pertama sekali ialah dia tengok orang-orang Islam ni 6 tahun ni dia tengok orang Islam ni sangat-sangat kita kata sabar. Sabar diseksa, sabar dibuat apa saja oleh orang kafir ni. Tengok Bilal tu letak batu tengah panas, sahabat-sahabat lain. Dia tengok kadang-kadang datang konflik dalam jiwa dia ni. Dia tengok, macam mana dia kata orang ni dia boleh sabar, mesti ada something ni. Kemudian yang kedua, konflik dia ialah dia tengok Muhammad ni sejak 40 tahun, Muhammad ni tak pernah menipu. Tak pernah cakap tipu, tak pernah cakap bohong, tak pernah. Tiba-tiba dia bawa satu benda, orang kafir Quraisy tolak dan ada orang ikut dia, dan orang ikut dia ni sangat-sangat bersabar. Ni konflik sebenarnya. Jadi akhirnya ulama-ulama buat kesimpulan macam ni. Kadang-kadang kesabaran orang yang berpegang kepada yang baik ini, kadang-kadang dia akan menyebabkan orang lihat tu ada berfikir. Itu. Kadang-kadang kalau tak ada apa-apa tak ada orang kena tindas. Ni hikmah ni dia cerita. Hikmah daripada penindasan, daripada penyiksaan, daripada apa yang terkena kesabaran orang Islam tu di Mekah tu menyebabkan sebenarnya ramai mengkonflik jiwa kan orang-orang yang melihat ni. Termasuk salah seorang yang konflik ni ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu 4 perkara lah yang sebelum daripada kita masuk cerita tentang Sayyidina Umar pada malam ni. Kita insya-Allah ada 3 cerita pada malam ni, tapi saya tak tahu nak sempat tak sempat ni. Yang pertama Islamnya Umar, yang keduanya tawaran daripada seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah, dan yang ketiganya ialah boikot. Nak cerita benda tu malam ni. Kalau sempat lah, kalau tak sempat kita sambung. InsyaAllah tak sempat juga minggu depan sambung lagi. InsyaAllah lepas Ramadan. InsyaAllah. Tak tahulah, takut nak buat Ramadan, nak buat juga. No problem, boleh nak buat Ramadan juga. Jadi insyaAllah kita sambung cerita ni, iaitu berlaku perkara ni selama 6 tahun. Tiba-tiba ini masuk Islam. Siapa tadi? Hamzah. Bila Hamzah, dia orang Arab ni dia ada banyak kabilah. Dia kabilah sini, dia kabilah. Kadang-kadang dia ni semangat tolong kabilah dia ni, walaupun kadang-kadang kabilah dia tu tak betul.
Kadang-kadang dia tak setuju dengan kabilah dia tu, tapi dia ada sentimen ni. Sentimen tolonglah, dipanggil unsur akhaka zaliman au mazluma. Tu konsep dia orang Arab ni. Iaitu orang Arab pada masa itulah, masa sekarang wallahu alam lah, saya tak tahulah. Tapi masa dulu dia kata tolonglah saudara kamu, maknanya tolonglah orang yang daripada sama kabilah kamu, sama ada dia jahat ke dia baik ke, kamu mesti tolong dia. Itu dia zalim au mazlum dipanggil. Jadi Umar bin Al-Khattab ni tiba-tiba sekarang ni dia ni nak marah sangatlah. Antara benda dia nak marah ialah masuk Hamzah ni, masuk Islam ni. Sebab Hamzah ialah daripada kabilah Muhammad. Dipanggil kabilah Abdi Manaf dipanggil. Sebab keturunan Abdi Manaf. Dia ni kabilah lain. Dia ni kabilah Bani Makhzum, dia geng-geng dengan Abu Jahal ni. Dia ada jadi geng tu dua klik tu sentiasa bergaduh tu di Mekah ni. Adalah tak kena sikit. Jadi dia satu hari dia pun pergilah ni. Dia kata tak jadi ni. Ni cerita dalam sirah kata macam tu. Dia kata hari ni last sekali dia kata tak jadilah. Muhammad ni tak boleh pakai dah ni Muhammad ni. Tak ada cara lain lah, dia kata mesti aku bunuh dia. Ni fikiran dia ni mendahului orang kafir Quraisy lain ni. Kita nak kata berapa tahun maknanya 8 tahun sebelum. Dia mendahului orang lain nak bunuh lepas daripada 7 tahun 8 tahun selepas daripada tu. Dia ni maknanya cepat, orang panggil mendahului zaman. Mendahului zaman. Bab jahat ni dia pun mendahului juga. Umar ni dia banyak cerita sebenarnya kan. Bila dia masuk Islam nanti, Nabi SAW pernah berkata kan, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, nescaya dia adalah Umar. Sebab Umar ni cerdik kan? Orang cerdik. Yang kedua ni dia pandai membaca. Orang Arab ni tak ramai pandai membaca. Semua buta huruf dia panggil. Buta huruf, majority 99.9%. Saya lah letak nombor tu jangan tulis. Tapi sebab apa? Sebab saya baca dalam sirah, dia kata daripada 10,000 orang Arab Quraisy yang berada di Mekah, hanya tak sampai 20 orang yang pandai membaca dan pandai menulis. Antaranya ialah ni, Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab lah pada masa tu Umar. Jadi Umar ni pun dia ni nak marah lah, dia kata tak ada cara lain aku nak bunuh dia. Dia pun ambil pedang dia pun pergi berjalan di Mekah tu. Dia nak cari Muhammad. Nabi pada masa tu di mana? Nabi pada masa tu berada di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kita cerita hari tu, rumah Arqam bin Abi Arqam ni satu rumah yang dijadikan macam center, tempat Nabi SAW belajar, tempat Nabi kalau turun wahyu kepada Nabi, baginda Nabi SAW, Nabi akan kumpul para sahabat di situ dan kemudian Nabi akan ajarkan Quran. Bila sebut ajar Quran ni bukan maknanya ajar baca Quran kita ni kan, ni orang Arab ni ajar Quran ni bukan maknanya ajar Iqra' ke, ajar bukan tu Iqra' 1, Iqra' 2 bukan. Tapi ni ajar Quran maknanya mengajar isi Quran tu. Jadi Nabi SAW pada masa tu berada di rumah Arqam bersama dengan Nabi ni 40 orang dalam tu. Maknanya rumah tu agak besar lah saya rasa kalau 40 orang ni Jadi orang tak tahu rumah tu. Orang Quraisy tak tahu rumah tu sebab masih lagi dikira sebagai center yang inilah tersembunyi. Jadi Umar ni bawa lah pedang dia tu ke sana kemari, pusing Mekah tu. Tiba-tiba berjumpalah dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ni saya sebut nama pun tak perlulah ingat sangat tapi nak cerita maknanya. Dalam sirah disebut tu. Nama dia Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ni dia pada masa tu dia bukan kabilah, kabilah Nabi, bukan kabilah Abdi Manaf. Tapi dia dah Islam dan orang tak tahu bahawa dia ni Islam. Umar tak tahu bahawa dia ni Islam. Jadi Umar tanya Umar, awak ni nak ke mana ni? Semangat sangat ni. Kesana kemari bawa pedang ni. Umar kata aku nak cari Muhammad ni. Nak buat apa dengan Muhammad? Aku nak bunuh dia. Tak ada cara lain dah dia kata ni. Muhammad ni tak boleh bagi can lah gitu kan. Jadi dia kata dia pun terfikir Nu'aim ni dia nak selamatkan macam mana dia fikir. Dia kata Umar, awak tak takut ke kalau awak bunuh Muhammad, nanti ni kabilah Bani Abdul Manaf ni dia akan bunuh awak balik. Mereka takkan biarkan awak hidup. Dia kata ini satu cara lah nak slow down sikit. Sebab ini Abdul Manaf ni orang kafir ni, orang Quraisy. Mereka ni walaupun kafir mereka akan defend juga.
Dia tak kira Islam ke kafir ke, kalau ni orang usik anak saudara kita, sepupu kita, cousin kita, kita tak boleh. Orang bunuh boleh main-main. Jadi sebab tu dia kata, awak ni pada masa tu Nu'aim ni berfikir, otak dia ligat lah macam mana ni nak buat ni, nak buat apa. Iaitu dia fikir nak halihkan Umar ni dari cari Muhammad supaya dia fikir pasal benda lain. Jadi apa dia fikir? Nombor satu dia sebut, dia kata, kalau kamu bunuh Muhammad, nanti kabilah Abdul Manaf akan bunuh kamu. Nombor satu. Yang kedua, awak ni sibuk sangat dengan kabilah orang lain ni, apa pasal? Umar, baik awak herau anak family kamu, anak beranak kamu. Pada masa tu dia start terkejut sikit. Sebab apa terkejut? Sebab rupa-rupanya ada masalah juga family aku pun. Gitu. Apa masalahnya? Dia tanya. Masalahnya ialah tu adik kau sendiri itu. Adik kau dan juga sepupu kau. Sepupu kau tu siapa? Sepupu kau tu ialah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni ialah sepupu kepada Umar. Sa'id bin Zaid kahwin dengan Fatimah binti Al-Khattab. Jadi makna Fatimah tu adik kepada Umar. Dia kahwin dengan sepupu dia. Sepupu dia nama dia Sa'id bin Zaid. Dia kata sepupu kamu dan juga adik kamu pun dah ikut Muhammad tu. Tahu tak? Umar pada masa ni dah lupa dah Muhammad ni. Sekarang. Celakalah adik aku ni pula, dia kata. Jadi nak buat apa nak? Baik, sebenarnya Nu'aim ini mendedahkan rahsia besar tu sebenarnya. Sebab orang tak tahu bahawa Sa'id bin Zaid ni masyhur dalam sejarah Islam ni. Sa'id bin Zaid dan juga Fatimah tu orang tak tahu bahawa dia dah masuk Islam. Tiba-tiba Nu'aim ni pula pergi bocor rahsia. Jadi Umar pun daripada nak pergi ke sana nak cari Muhammad, otak sekali nak pergi rumah adik dia lah. Jadi dia pun meluru ke rumah adik dia. Dia pergilah ke rumah adik dia. Pergi sampai ke rumah adik dia. Dia pun sampai dekat tu, rumah zaman dulu, bukan rumah macam sekarang tak, soundproof, semua proof kan. Bilik besar, duduk tengah-tengah bilik ni, orang luar datang tak dengar kan. Orang terkaloceng 10 kali pun tak dengar, ketuk pintu pun tak dengar. Ni rumah dulu kecil-kecil je, damik-damik je. Jadi kadang-kadang satu bilik, kadang-kadang dua bilik. Ni pula Fatimah ni orang miskin, taklah kaya sangat. Jadi dia ada bilik, dia ada bilik satu dalam tu, rumah dia ni. Jadi pintu zaman dulu pula bukan pintu macam sekarang. Pintu kadang-kadang tu pintu kayu-kayu. Orang boleh apa ni? Boleh subuk panggil. Tak betul bahasa Brunei saya, tapi boleh mengintai dia maknanya nampak orang luar tu. Macam tu. Jadi Umar ni bila sampai dekat tu dia bunyi orang sedang baca something. Jadi Umar pun ketuk semua. Dah ketuk. Kalau dalam sirah tu kata, iftahu, kata. Buka. Adik dia ni mengintai. Allah, dia kata. Abang aku datang. Allah ni bila beritahu dalam rumah tu pada masa tu ada Fatimah, ada Sa'id bin Zaid suami dia, dan ada seorang lagi nama dia Khabbab bin Al-Arab. Khabbab ni ialah salah seorang daripada sahabat yang awal masuk Islam, dan dia ni adalah seorang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya bocor rahsia di sini ialah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia akan buat kita panggil buat sesi-sesi lah, buat program-program di rumah Arqam tu. Kemudian orang-orang yang telah belajar daripada Nabi tu akan pergi ke rumah-rumah orang Islam yang lain pula. Untuk buat apa tak tahu, buat halaqah ke apa, buat benda tak tahulah kan. Dia buatlah, pergi mengajar Quran tu. Jadi cara macam tu, turun kepada Nabi ajar di rumah Arqam, kemudian sahabat-sahabat yang di rumah Arqam tu akan berselewatlah pergi mengajar pula orang lain. Macam tu cara dia. Jadi kebetulan pada masa tu ialah Khabbab ditugaskan untuk mengajar ni. Dia mengajar apa pada masa tu? Suspend, tunggu dulu. Jadi dia pun dah pergi. Khabbab ni bila tahu Umar datang, ni tak ada ni nak kena bunuh lah ni, dia kata ni. Dia pun larilah bersembunyi dalam rumah. Ada bilik dalam tu, dia kata masuk dalam tu, okay, get ready. Kemudian
Adik dia buka pintu. Masuk dia kata, Umar tanya, apa yang aku dengar tadi? Dia kata, tak ada apa-apa. Nothing. What are you talking about lah? Macam tu lah. Dia kata, apa ni? Apa masalah? Tak, dia kata, aku dengar something tadi. Dia tak cakap orang putih, dia tak cakap Melayu, dia cakap Arab. Dia kata, sampai itu syai'an, dia kata. Aku dengar sesuatu. Dengar apa? Ada benda ni. Dia pun apa? Berdebar bagi. Mula-mula sekali kena, dia belasah tu. Sa'id bin Zaid. Suami tu, lelaki dululah kena. Ada dua orang sekarang depan dia. Yang Khabbab tadi dah bersembunyi dah. Tadi tu Khabbab tak tahu ke mana belakang tu. Khabbab ni masalah dia kata. Khabbab ni dia ada fikiran dia pada masa dalam buku sirah dia sebut macam ni. Dia kata Khabbab ni dia ni keturunan yang rendah sikit. Di Mekah tu dia ada kasta-kasta. Dia ada kasta tinggi. Al-Khattab ni keturunan kasta tinggi. Maknanya kalau buat apa-apa adalah ramai pembela-pembela dia. Khabbab kata aku ni tak ada keturunan mulia sangat. Kalau kena tak ada apa-apa aku ni, aku kena bunuh dulu. Jadi orang Mekah tu dia tahu. Jadi adik dia ni pun bila dia pukul pukul apa tadi? Umar pukul Sa'id bin Zaid, suami tadi. Dia pukul, dah berdarah habis ni. Adik dia ni naik panas lah. Perempuan, kalau ikut perempuan ni maknanya lemah lembut. Tak adalah dia pergi depan tu, dia kata Umar, dia pula lawan tu. Umar pula bagi bagi sebiji kat adik dia tu, sembuh darah. Tangan Umar kan bukan tangan kita kan. Dia pergi gym je ni, gym tiap-tiap hari ni kan. 50 kilo Umar kan. Dia bagi tersembuh darah tu. Bila tengok darah tu, Umar jadi malu. Sebab dalam masyarakat Arab lah, bila orang lelaki dia tak boleh pukul perempuan. Gitu. Ini pukul pula adik sendiri, kemudian berdarah pula. Apa dia kata? Saya baca sikit ni, dia kata. Sa'id kata pada masa tu, wahai Umar, dia kata, wahai Umar, aku nak beritahu padamu sekarang, dia kata, kami dua ni memang dah masuk Islam dah sekarang. Sekarang ni kamu nak buat apa-apa, buat sekarang, dia kata. Adik dia pula, bangun pula, dia kata, adik dia ni kata, betul, sekarang ni apa-apa buatlah, kata. Dia kata if'alu ma badalak, dia kata kamu nak buat apa-apa, kami telah Islam sekarang ni. Umar ni dah tengok darah ni, dia jadi terduduk, dia pun duduk termenung sekejap, dia termenung. Kemudian dia kata dah sejuk sikit tadi aku dengar apa tadi tu? Adalah Quran, dia kata. Jadi dia buat keluar kan, ada helaian helaian ditulis pada masa tu di kulit kambing lah, di kulit-kulit binatang. Jadi dia keluarkan benda tu. Umar kata minta pada aku. Adik dia ni, sekarang ni adik dia buat tunjuk something pula. No, dia kata macam tu lah. Dia kata, mak, dia kata aku takkan beri pada kau. Kau tu najis, tahu tak? Dia kata. Dia sebut perkataan najis tu dalam sirah. Dia kata, innaka najis, kata. Innaka musyrik, awak ni musyrik, awak ni najis. Umar pada masa tu, kalau kita fikir kan, tak adalah, kena pula lah sekali lagi adik ni. Kau kata aku najis, kau kata tu musyrik. Dia belasah pula sekali lagi ni, mati pula. Tapi rupanya tak dah. Dia jadi, aku tak boleh beri pada kau, dia kata, benda ni kecuali kau mesti mandi dulu. Jadi dia ni pun menurutlah perintahnya. Jadi dia pun pergi mandi di rumah adik dia tu. Dalam rumah dia, saya tak tahu lah bilik air dia macam mana, wallahualam. Tapi dia cerita dia mandi. Bila dia mandi ni, dah kena air, rupanya air ni bukan hanya air tu menghilangkan semua sekali rupanya. Dosa dia, apa benda semua. Pada masa tu, dia pun ambil kertas tu, tiba-tiba kertas tu apa? Kertas tu ialah surah Toha. Dia tengah belajar surah Toha daripada ayat 1 sampai ayat 8. Jadi kalau nak baca pun panjang juga lah. Tapi saya baca sikit Surah Toha, awal surah Toha, apa dia? Yang pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Bila Umar baca je Bismillahirrahmanirrahim, Allah, dia kata ni nama cantik ni. Dia dah start bercakap dengan hati dia. Kemudian tu Toha. Kemudian ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran ini kepada kamu untuk mencelakakan kamu, menyebabkan kamu ni susah, tak nak menyusahkan kamu. Tu ayat Quran. Dia baca satu-satu. Illa tazkiratan liman yakhsha, menjadi tazkirah kepada orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, turunnya daripada Tuhan yang memiliki langit, memiliki bumi, yang menjadikan langit, menjadikan bumi. Bukannya Muhammad, ciptaan Muhammad sebagaimana ni bila masuk ni dia baca sampai ayat yang ke-8,
dah terus surrender dah. Dia tanya terus, Muhammad mana? Tanya tu maknanya kalau ikut dalam dia kata dia punya apa ni? Nada dia tu. Intonasi dia dah lain dah masa tu. Bila intonasi lain, si Khabbab yang duduk belakang tak, dia pun keluar daripada tempat persembunyian dia. Saya tak tahu dia bersembunyi di mana, bawah katil ke, dalam almari ke, wallahu alam bisawab. Dia kata keluar daripada tempat ikhtibak dia, persembunyi dia pun kata, Omar, aku nak cerita satu benda. Dia kata, semalam aku baru dengar Nabi SAW telah berdoa. Ni doa ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata apa? Maknanya disahkan oleh ulama-ulama hadis. Dia kata doa ni ada dua riwayat. Yang pertama sekali tapi maknanya hampir sama. Yang pertama sekali Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ada satu lagi dia kata Allahumma ansuril Islam bi ahabir rajulaini. Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah seorang daripada lelaki yang engkau kasihi. Habir rajulain maknanya orang lelaki yang paling, dua lelaki yang paling engkau kasihi. Dia sebut nama situ. Nabi dia kata telah berdoa menyebutkan dua nama. Yang pertama sekali ialah nama apa? Yang pertama ialah nama engkau. Yang kedua ialah nama apa? Abul Hakam kata. Abul Hakam tu maknanya Abu Jahal. Nama dia orang panggil dia Abul Hakam, orang tak panggil dia Abu Jahal. Abu Jahal ni kita yang panggil. Orang Islam yang panggil. Abu Jahal maknanya bapak bodoh. Abul Hakam maknanya bapak cerdik. Dia lain sikit tu. Jadi orang panggil dia cerdik, semua cerdik. Jadi Khabbab kata, baik awak pergi cepat-cepat jumpa dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun teruslah pergi. Tapi dia tanya di mana? Dia kata di rumah Arqam bin Abi Arqam dekat dengan Safa. Safa, Bukit Safa kan? Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi dia pun berlarilah pergi ke sana. Sampai di sana, ketuk pintu. Pintu macam tak adil lah. Orang boleh mengintai daripada dalam. Ada lubang-lubangnya. Jadi orang dalam tu, masa tu ada 40 orang yang saya sebut tadi. Mereka pun mengintai. Salah seorang daripada mereka tu ialah Hamzah. Hamzah yang hero tadi lah. Baru masuk Islam 3 hari dah masuk dah. Masuk join dalam tu dah. Join dalam belajar tu. Jadi mengintai. Orang mengintai, sahabat-sahabat mengintai. Allah, dia kata macam mana Umar ni boleh tahu ni tempat kita ni? Lak pula dah takut. Semua takut dah. Jadi semua Hamzah bangun. Hamzah kata tak apa, kalau dia nak baik, okey, kita bagi laluan. Kalau dia tak nak kacau kita, aku akan sebelih dia guna pedang dia juga. Hamzah baru lawan dia kan. Bertemu buku dan ruas. Kan. Jadi tak apa, Nabi kata benarkan dia masuk. Izzanu lahu lidukhul. Dia pun masuk dia kata. Terus Nabi yang pergi tu pegang baju dia ni kan. Nabi tanya, ya Ibn al-Khattab, dia kata, wahai Ibn al-Khattab, awak nak apa lagi ni? Tak cukup ke selama ni awak duk kacau kita ni? Dia kata, tak ya Muhammad, kata aku nak masuk Islam ni, kata. Jadi Nabi pun bila dengar macam tu, Nabi pun bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kuat suara tu, sampai dengar orang duduk di Kaabah tu. Yelah tak jauh sangat kan, tapi jauh juga. Maknanya kalau kita mungkin daripada sini sampai ke simpan 3 sana tu lebih kurang lah kalau Safa dengan kat Kaabah tu. Kalau zaman sekarang lebih kurang. Jadi Nabi bertakbir. Jadi didengari dan semua sahabat-sahabat pun bertakbir selepas itu. Selepas daripada dia mengucap tu, apa dia kata? Kata-kata ni lah yang ulama kata, hei hebat Umar ni. Macam mana dia kata? Nabi dia tanya, ya Rasulullah, dia kata. Dia panggil Rasulullah lah selepas daripada tu. Dia tak panggil Muhammad dah. Sebelum ni Muhammad baru berapa minit masuk Islam ni. Dia tanya terus, dia kata, alasna alal haq? Dia tanya. Kalau perkataan bahasa Arab lah, mana dia kata alasna alal haq wa hum alal batil, dia kata, bukankah kita? Lasna tu maknanya kami, kita ni. Jadi ulama hadis kata, macam mana dia boleh sebut perkataan alasna? Dia tak kata alastum. Kalau alastum ni, bukankah awak semua ni betul? Tu orang-orang yang sembah berhala tu salah. Tapi dia tak kata macam tu. Tapi dia kata, bukankah kita semua ni betul? Kita pula dah. Sejak bila awak ni menjadi kita ni? Maknanya ulama kata, kuatnya berubah perasaan dia tu daripada bila masuk Islam tu, terus dia rasa bahawa semua ni 40 orang ni semua saudara aku. Tu.
Jadi dia kata alasna alal haqi. Kemudian Nabi kata, ya betul, kita betul, mereka tu salah. Kemudian dia kata, apa soalan dia? Dia kata, falimazal ikhtifa. Dia kata, habis kalau dah kita betul, kenapa kita bersembunyi? Oh, dia. Jadi Nabi SAW pun membenarkanlah bermula daripada hari itu, iaitu apa? Mengisytiharkan Islam untuk semua orang. Yang tadi isytiharkan dakwah, yang sebenarnya ni kita belajar, yang kita dengar tu tahun yang ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima tu, itu isytiharkan dakwah. Tapi orang tak tahu lagi siapa masuk Islam, siapa tak masuk Islam. Jadi selepas daripada tu, Nabi SAW beri kebenaran kepada para sahabat ni untuk berbaris, buat dua barisan, pergi ke Kaabah. Satu barisan diketuai oleh Saidina Umar, satu barisan diketuai oleh Hamzah. Semua hero-hero semua. Jadi pergi isytiharkan. Sekarang ni aku masuk Islam dah, dia kata. Jadi dia ni orang semua pukul daripada mana situ. Pukul Saidina Umar ni kan. Perkara yang selepas daripada masuk Islam, satu cerita yang menarik juga Umar ni ialah apa? Dia ni jenis, orang kata tadi kan kita kata jenis bengih, jenis tak suka sembunyi-sembunyi ni. Dia pergi apa? Dia pergi ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal tak tahu lagi dia masuk Islam. Dia pergi ketuk rumah Abu Jahal. Abu Jahal pun ucaplah selamat pagi, apa khabar, semua baiklah ni. Sebab ni geng kita. Geng apa ni? Geng sembelih orang, geng kacau orang jahat, geng kacau Muhammad ni. Jadi kata, apa khabar semua? Awak nak apa? Nak apa cerita hari ni? Umar beritahu, dia kata, ni aku nak beritahu kamu satu benda, dia kata. Aku nak beritahu apa? Aku dah ikut Muhammad juga, dia kata. Celaka. Jadi dalam cerita tu, dia telah tutup pintu tu, kena muka dia kata, apa ni, Abu Jahal tutup kan, dia kata, qabahakallah, dia kata, celaka kamu. Itulah tu kata ni. Jadi maknanya sini kan, dia ni memang beranilah, dan selepas daripada dia masuk Islam, sahabat-sahabat memberitahu bahawa selepas daripada tu kami dah berani dah sembahyang di Kaabah. Sebelum daripada tu tak berani lagi. Sebab apa? Tak ada hero. Jadi ada hero sekarang ni. Jadi alhamdulillah bila masuk Islam dua panglima besar ni, orang kuat-kuat ni, maka gempalah pulalah tanah apa ni di Mekah ni, maka orang Quraisy pun buatlah mesyuarat semula. Jadi apa cerita mesyuarat ni? Masih ada lagi tengok. Sikit lagi, cerita lagi sikit lagi. Kita berhentilah bila habis ni. Bila isyak ni. Okey. Jadi apa mesyuarat sekarang ni? Mesyuarat ni dia nak buat apa pula ni kata? Dia kata ni ada seorang ni kalau dalam sirah Nabi ialah dia kata apa ni usaha terakhir. Orang-orang Quraisy ni nak buat kepada Nabi sebelum daripada mereka buat boikot. Boikot rasanya tak sempat hari ni. Tapi kita akan cerita satu cerita, iaitu ada seorang bernama Utbah bin Rabi'ah. Dia ramai penjahat-penjahat Mekah ni ramai. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua kan Al-Wa'il, Al-As bin Wa'il, lepas tu Umayyah bin Khalaf. Salah seorang nama dia ialah Utbah bin Rabi'ah. Yang tadi Rabi'ah juga, tadi Amir bin Rabi'ah. Jangan confuse ni. Ramai sangat orang Rabi'ah ni. Rabi'ah tu bukan perempuan Rabi'ah tu nama lelaki. Dia macam apa ni? Macam dulu saya confuse juga Maisarah masa sekolah rendah dulu. Maisarah tu lelaki yang bukan perempuan. Maisarah. Ada lagi nama, sebab nama ada nama macam perempuan, nama Hamzah. Tu bukan, tapi kita masyhur lah kita. Tapi kalau Rabi'ah ni memang tak ada. Kalau kita tanya sekarang, Rabi'ah lelaki perempuan? Dia lelaki Rabi'ah ni. Jadi ada seorang tu nama Utbah bin Rabi'ah. Dia ni paling sombong lah cerita. Macam Sansim. Dia kata, sekali ni aku akan uruskan Muhammad ni. Okey, dia kata kami tunggu. Jadi dia pun pergi. Pada masa tu Nabi SAW berada di Kaabah. Dia pun pergi. Dia cakap baiklah. Jadi dia panggil Abul Walid, dia cakap pada Nabi, dia kata kami ni sayang kepada kau, kami ni tak mau kau ni susah, kau mau ada anak, ada ayah, ada anak, ada macam-macam saudara mara. Kami tak nak susahkan kau, dia kata. Ginilah. Dia pun buatlah tawaran 3 benda tu, 4 benda yang telah kita sebut dulu, tapi dulu lain sikit, sekarang ni lain sikit iaitu apa dia kata yang pertama sekali, kamu nak jika sekiranya kamu nak ni ialah kerana nak, nombor 1 ialah harta. Kami akan cari harta, kumpul harta untuk beri pada kamu. Itu kita sebut dulu. Tapi ini sekali lagi dia ulang. Yang kedua, dia kata kamu nak jadi raja, kami akan malakna alaik. Malakna.
kami akan lantik kau jadi Raja Mekah. Tak pernah ada Raja Mekah ni, tapi dia nak lantik juga. Setuju. Yang ketiga, kalau kamu ni nak jadi orang bangsawan di Mekah ni, dia kata kami akan lantik kau menjadi sayyid. Sayyid ni mana orang bangsawan lah, bagi pangkat lah. Kau pangkat apa benda nak semua kami beri pada kau. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pelik sikit ni. Macam baik tapi jahat sebenarnya. Dia kata, ataupun kamu ni ada kena penyakit, kata. Penyakit apa? Penyakit kena santau. Disebut dalam tu, dia kata kena macam histeria ke, kena jin masuk pada kau dan kau tak ada duit nak berubat, kata. Jadi kami boleh cari Tok Bomo, kami gunakan duit kami, hantarlah JPMC ke benda yang contohlah, dia kata gitu. Maknanya kami akan cari Bomo ramai-ramai belanja supaya kau ni dapat berubat ni. Nabi SAW apa? Nabi kata macam ni lah Abul Walid. Dia panggil Abul Walid. Abul Walid ni Utbah tadi lah. Dia kata gini, aku tak nak cakap apa, tapi aku akan baca saja. Baca apa? Dia baca surah Saffat. Jadi saya tak bacalah surah Saffat ni tapi surah Saffat ni bukan berakhir surah Saffat tu, sampai kepada satu ayat. Dalam ayat surah Saffat ni Allah Ta'ala beri amaran. Amaran kepada apa? Aku beri amaran kepada kamu apa yang telah aku lakukan. Ni Allah Ta'ala dalam Quran tersebut, aku memberi amaran kepada kamu tentang apa yang telah berlaku kepada kaum Samud dan juga kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad ni ialah kaum bangsa Arab di tanah Arab. Dan orang Arab Quraisy ni tahu Ad dengan Samud. Samud ni ialah yang apa ni, yang sekarang ni Nabi Soleh tu dipanggil Madain Soleh dipanggil, iaitu di utara Madinah. Jadi bila sampai kepada ayat tu, apa yang berlaku ialah dia tutup mulut Nabi tu. Dia kata stoplah Muhammad, cukup. Kenapa cukup? Dia pun balik pergi jumpa dengan geng-geng dia di tempat mesyuarat tu. Kemudian orang ni kata, pelik ni. Dia ni macam ada masalah ni. Tadi pergi lain, sekarang ni balik pada kita ni lain dah. Jadi berjalan macam tak berapa betul ni. Apa jadi sebenarnya? InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti kepada cerita pasal dia balik tu dia pening. Apa yang dia jawab tadi insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu dengan membaca surah Wal Asri insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.